Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Muslimin umat Rasulullah yang saya kasih sekalian, ahlan wa sahlan, selamat datang ke rancangan Tashih Mafahim. Pelurusan, pembetulan kepada kefahaman-kefahaman yang salah yang berlegar di kalangan masyarakat yang ditimbulkan oleh sekumpulan radikal di kalangan umat Islam kepada fahaman-fahaman ini. Tuan-tuan sekalian, kita masuk dalam siri 23. Hari itu siri 22 kita bercakap tentang definisi tabarruk, ambil berkat. Sahabat-sahabat ambil berkat dengan Nabi, kita orang biasa ambil berkat pada sesuatu benda yang dipandang mulia oleh Allah, yang disebut mulia oleh Allah, oleh Rasulullah. Seperti Hajar Aswad, batu je. Tetapi Rasulullah menyapunya, Rasulullah menciumnya. Maka ada tabarruk di situ, ambil berkat pada Hajar Aswad, benda yang mulia pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita berkeyakinan yang memberikan keberkatan itu ialah Allah, bukan benda tu. Kenapa kita cakap tajuk ni? Sebab ada satu kumpulan di Malaysia dan di seluruh dunia, kecil je, racun dan virus kumpulan ni. Dia sebut kata tabarruk ini benda bid'ah. Asal daripada Syiah, campur aduk dengan khurafat, macam-macam. Sedangkan ia adalah amalan majoriti umat Islam 1400 tahun. Untuk siri 23, siri 23 kita nak tengok dalil yang begitu banyak. Saya akan baca 6 atau 7. Yang pertama daripada Quran, surah Yusuf ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah bawa bajuku ni, kata Nabi Yusuf. Kemudian letakkan pada muka ayahku, iaitu Nabi Yaqub, supaya beliau dapat melihat, supaya Nabi Yaqub yang dah jadi hampir buta tu dapat melihat semula. Dan selepas itu, bawalah kepadaku keluarga kamu kesemuanya, kata Nabi Yusuf yang terpisah lepas dibuang oleh adik-beradik dia dalam perigi mati tu, perigi yang ditinggalkan tu. Akhirnya Nabi Yusuf jadi membesar dan akhirnya jadi menteri di Mesir ketika itu. Nabi Yaqub yang sangat merindui anaknya di Palestin ketika itu, Nabi Yaqub hampir buta. Dalam kisah ini, kata para ulama tafsir, Nabi Yaqub bertabarruk dengan baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dibawa baju Nabi Yusuf daripada Mesir, Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Yusuf ayat 96, penutup pada cerita ni, lepas dibawa kabar gembira, diletakkan baju itu ke wajah Yaqub, lalu penglihatan baginda dikembalikan. Matanya dapat melihat semula setelah buta. Yang ni salah satu daripada dalil tabarruk yang disebut oleh para ulama, majoriti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pegangan kita. Arus perdana kita di Malaysia dan di seluruh dunia Islam yang ni, majoriti. No? Mai yang kumpulan kecil, yang virus ni, racun ni, hormat pandangan orang lain. Kamu nak berpandangan sebaliknya, sila beramal dengan pandangan kamu, hormat pandangan orang, kerana ini ada dalilnya yang kuat. Dan ia lebih-lebih lagi adalah pandangan ulama-ulama besar dunia Islam sejak ribuan tahun.
dua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum fa utiya bisabiyyin fabala alaihi fada'a bima fatba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Hadis riwayat rawahu Muslim. Berapa orang bayi dibawa kepada Nabi, lalu Nabi pun berdoa keberkatan dan mentahnikkan mereka. Tahnik, Nabi ambil benda manis, makanan yang manis seperti kurma, Nabi gigit dan Nabi masukkan lebihan itu ke dalam mulut si bayi. Sambil Nabi menggosok-gosokkan di langit bayi itu. Berapa orang bayi dibawa, Nabi doa, Allah Ta'ala berkat bayi itu, kemudian Nabi mentahnik. Sampailah habis hadis tu, berkaitan bayi itu kencing atas Nabi. Al-Imam Nawawi, pensyarah terbaik Sahih Muslim radhiyallahu anhu, dia kata apa? Hadis ni ada banyak pengajaran. Antaranya, kata Imam Nawawi dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, pada hadis ni memberitahu bahawa mentahnik kanak-kanak yang baru lahir, satu, ia benda yang disunatkan berdasarkan ijma' para ulama. Antaranya lagi mentahnikkan oleh orang soleh, sama ada lelaki atau perempuan, boleh. Minta orang soleh, laki-laki atau perempuan tahnik. Nombor tiga, pengajaran hadis ni, hadis sahih tadi ni, yang tahnik, Nabi pergi tahnik itu apa dia? Pengajaran dia, ambil berkat dengan peninggalan baju, bekas minum, rumah, tempat duduk, air liur, kata Imam Nawawi, atau apa sahaja daripada orang-orang soleh. Tuan-tuan, ini yang sebahagian umat Islam buat, yang disyirik, dibid'ah dan disesatkan oleh kumpulan radikal yang virus, yang racun tadi ni. Dia kata tak boleh buat, Nabi tak buat, sahabat tak buat. Kita buat rancangan ni tashih mafahim untuk mengajak umat Islam memahami Islam dengan cara yang betul, cara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ribuan tahun lamanya. Hati-hati dengan kumpulan yang menyesatkan, selalu menyesat dan membid'ahkan umat Islam, sedangkan perkara itu ada dalilnya. Ni Imam Nawawi sebut. Al-Imam Nawawi, pensyarah terbaik Sahih Muslim. Boleh rujuk. Lagi. Kita tengok lagi. Kalau siapa yang kata tabarruk tu, oh tu sesama sahabat dengan Nabi saja yang dibenarkan. Waktu Nabi hidup. Itu satu lagi virus dan racun yang sedang disebarkan. Dia nak berpandangan begitu, kita setuju ketika Nabi hidup dibenarkan. Tetapi jangan menyesat dan membid'ahkan amalan yang orang buat lepas Nabi wafat sesama orang soleh. Maksudnya orang awam minta bertabarruk dengan orang soleh. Yang itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, pensyarah nombor 1 paling baik untuk Sahih Muslim dalam kitab yang nama Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Nombor 2, kita tengok hadis riwayat Imam Bukhari. Kana yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil mu'awwidhat. Falamma thaqul kuntu anfuthu alayhi bihinna wa amsahu bi yadi nafsihi li barakatiha. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi SAW mengumati dirinya ketika baginda sakit. Nabi sendiri yang menyebabkan baginda wafat. Sakit hak Nabi mati itulah. Sakit mati, sakit yang bulan Jamadil awal, Jamadil akhir. Hak mula Jamadil akhir tu. Sakit yang akhirnya membawa wafat pada Rabiul Awal tu. Nabi ubat diri dia sendiri, kata Sayyidina Aisyah, Nabi baca mu'awwidhat. Al-Ikhlas, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Nabi tiup, Nabi sapu. Kata Sayyidina Aisyah. Manakala ketika Nabi dalam keadaan gering, semakin sakit, nazak, aku, kata Sayyidina Aisyah, membacakan mu'awwidhat. Aisyah yang baca. Dan Aisyah ambil tangan kanan Nabi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dan meniupkannya. Kemudian Sayyidina Aisyah tiup di tapak tangan Nabi. Berkat tangan orang soleh, Sayyidina Aisyah tiup. Kemudian Sayyidina Aisyah pegang tangan Nabi, sapu ke muka ataupun ke badan Nabi SAW.
Mula-mula Nabi buat sendiri waktu duduk sakit yang biasa. Bila dah tenat nazak, gering, Sayyidatina Aisyah yang baca kat tangan Nabi, tangan kanan Nabi, hembus di tangan kanan Nabi, kemudian Aisyah bawa tangan Rasulullah sendiri. Kerana keberkatannya. Serta menyapu dengan tangan baginda kerana keberkatan tangan baginda. Berkat tangan Nabi, li barakatiha. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, pensyarah terbaik Sahih Bukhari. Tuan-tuan, dua kitab paling tinggi selepas Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pensyarah terbaik Sahih Bukhari Imam Ibn Hajar, pensyarah terbaik Sahih Muslim mengikut pandangan ramai Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Ibn Hajar waktu syarah hadis ni? Al-Imam Ibn Hajar menerangkan hadis ini menunjukkan keharusan bertabarruk. Boleh bertabarruk. Tidak bid'ah, tidak syirik. Dengan orang soleh. Subhanallah. Subhanallah. Harus bertabarruk dengan orang soleh. Bukan dengan Rasulullah semata-mata. Sebab itu ada puluhan cerita sahabat bertabarruk sesama mereka. Apabila kumpulan sesat yang bersifat racun dan virus ni sebut bid'ah, syirik dan sebagainya ni, para sahabat bertabarruk sesama mereka, bukan dengan Rasulullah. Pun ada kisahnya. Tabi'in bertabaruk sesama mereka. Tabi'in bertabaruk sesama mereka. Bukan Rasulullah, bukan sahabat, bukan tabi'in. Kata Imam Ibn Hajar, hadis ni menunjukkan keharusan bertabaruk dengan orang soleh. Dengan seluruh, begitu juga dengan seluruh anggota, khusus tangannya yang kanan. Bid'ahkah jumpa orang soleh cium tangan dia? Bid'ahkah? Seperti yang dilarang oleh kumpulan radikal ni, kan? Dia tak bagi cium tangan, bid'ah. Hadis nombor 3, air wuduk Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari pun ada, Sahih Muslim pun ada. Nabi berwuduk, kemudian sahabat-sahabat berebut-rebut air lebihan wuduk Nabi SAW. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jika Nabi berwuduk, wa idza tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Apabila Nabi berwuduk, yang duk turun tu tak sempat jatuh ke tanah. Sahabat ambil ayat tu. Tuan-tuan bayang Nabi basuh muka, sahabat tahan. Di mana orang mai? Sapu di badan, sapu di muka. Kalau benda ni lah kumpulan radikal yang duk sesat bid'ah, khurafatkan orang tengok, tuan-tuan, sahabat duk buat ke Nabi, apa mereka nak sebut kumpulan ni? Sebab tu kumpulan ni dia tak heran untuk sesatkan para ulama sendiri, ulama Ahlus Sunnah. Pun dia sanggup sebut khurafat, bid'ah, syirik ni kumpulan ni. Dia tak heran untuk sesatkan ulama macam mana ulama-ulama lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan tahu hadis tadi yang sahabat berebut ambil lebihan ayat wuduk Nabi itu, kata para ulama sama ada yang mengalir turun daripada anggota waktu Nabi berwuduk. Nabi basuh tangan, sahabat duk tahan. Nabi basuh muka, sahabat pergi tahan. 5 orang, 7 8 orang, 9 10 orang, 4 5 orang kan. Ataupun pendapat kedua, ayat yang tak habis dalam bekas untuk berwuduk Nabi itu, ayat yang tak habis digunakan untuk berwuduk, yang tu pun sahabat berebut. Kali lagi Imam An-Nawawi dia hurai hadis ni. Sebab hadis ni juga ada dalam riwayat dalam Muslim pun ada. Tapi riwayat lain daripada Aun ibn Abi Juhaifah, iaitu dalam Muslim. Imam Nawawi berkomentar, di sini ada tabarruk dengan bekas barangnya orang saleh dan kelebihan menggunakan air bekas bersucinya, makanannya, minumannya, pakaiannya. Tuan-tuan nak tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul punya pendapat ini. Beliau Al-Imam Nawawi
dan puluhan ulama besar yang lain. Kata Imam Nawawi, fara'aitun nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi fihi tabarruk bi athari salihin. Perbuatan sahabat duk ambil tadi ni, lebihan air wuduk Nabi yang menitik ataupun yang dalam bekas tu, di sini ada proses tabarruk dengan barang bekas orang soleh dan kelebihan menggunakan air bekasnya bersuci, ataupun makanannya yang tak habis, ataupun minumannya, ataupun pakaiannya. Sebab tu kita takkan menyesatkan orang, tuan. Ambil pakaian orang soleh, tongkat orang soleh, slipper orang soleh, kopiah orang soleh, orang soleh boleh. Ada dalam syariat ini. Ada dalam syariat ini. Kemudian yang kelima, Sayyidatuna Asma, ni yang terakhir untuk kali ini. Kenal Sayyidatuna Asma, kakak Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Asma isteri Zubair ibn Awam, sahabat yang dijamin syurga. Sayyidina Asma pun orang yang hebat. Kata Sayyidina Asma, Sayyidina Aisyah menyimpan jubah Rasulullah yang selalu digunakan semasa baginda hidup. Di rumah Sayyidina Aisyah ada jubah Nabi, Nabi pakai waktu hidup. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Aisyah simpan. Jubah ni kadang-kadang dipinjam oleh Sayyidatuna Asma dan airnya dicuci jubah itu. Dibilah turun air itu digunakan oleh orang sakit, akibatnya orang itu sembuh dengan izin Allah lah. Tabarruk lepas Nabi wafat. Hal ini menunjukkan wujudnya barakah di sisi Rasulullah dan awliya salihin. Hadis ni disyarahkan juga oleh Imam Nawawi. Sekali lagi tuan-tuan, tengok pensyarah terbaik Sahih Muslim, Imam Nawawi kata, keberkatan itu juga termasuk peninggalan kumpulan awliya salihin seperti dalam kitab Minhaj. Dalam hadis ini menjadi dalil bahawa hal yang disukai bertabarruk dengan bekas orang saleh dan pakaian mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga kita terselamat daripada pemikiran songsang, kumpulan radikal yang bersifat racun di dalam umat Islam ni. Tuan, berpeganglah dengan fahaman yang betul, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jangan ikut kumpulan yang sering membid'ahkan, mensyirikkan, menkhurafatkan amalan-amalan umat Islam yang telah pun dipandu oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.